Oke geng, kita jumpa lagi dalam channel aku Zaman Ni YTC. Macam biasa, aku Zaman Ni dari Zaman Garage dari Pontianjo. Oke geng, kiranya sebelum aku cerita tentang apa-apa, aku nak ucapkan selamat Hari Raya kepada penta-penta yang di luar sana, di Malaysia, yang beragama Islam lah. Oke geng, kiranya selamat Hari Raya. Oke, kiranya untuk video aku kali ni, kiranya aku nak tunjukkan cara macam mana aku buat skirt kereta. Kiranya aku repaint balik, kira aku cantikkan balik semua. Kiranya aku tunjukkan lah proses-proses aku masa aku buat skirt. Okey, kiranya sekarang ada satu barang yang aku tengah proses nak buat. Jadinya alang-alang aku buat, sekali tunjuk kat korang. Jadinya macam mana kita nak buat, jom mari. Okey geng, kiranya inilah skirt yang aku katakan tadi. Kiranya skirt ni nak masuk color black matte. Clear pun kita akan masuk clear matte. Jadinya semua color mati lah. Okey, kiranya benda pertama kita perlu buat ialah kita kena gosok lah benda ni. Kiranya ni skirt fiber Kiranya kita akan gosok dulu. Kita akan buang dulu lah mana-mana tempat. Okey, kiranya kalau korang tengok mata kasar, kira macam tak ada apa-apa kan. Okey, bila kita gosok nanti, kita akan mula nampak lah benda ni, benda-benda yang diorang tampal, kita kena buang lah. Bila masuk color nanti, tak ada lah benda ni timbul okay, kiranya benda ni, kiranya biasa korang beli kan. Kalau korang betul-betul tengok, biasa seller akan letak selotip. Okey, ini selotip ni jangan lupa untuk buang Kira selotip ni lah nanti jadi punca, cat jadi tak lawa. Nanti dia ada bekas mat kat situ lah, peta selotip ni. Itu yang masalah tu. Jadinya benda pertama kita perlu buat ialah gosok lah. Alright, jadinya aku akan pakai sander. Okey, kiranya aku akan pakai sander lah. Ini kalau aku nak gosok pakai tangan ni, nyandor ke ni. Jadinya kita pakai sander, kita gunakan grade, kira aku akan pakai grade 1000 dulu lah. Okey, kiranya sander ini 5 inci punya. Jadinya aku pakai grade 1000 dulu. Okey kan, kira barang dah ready. Kiranya aku akan pakai wet sanding lah. Kira aku akan pakai air untuk sanding. Kiranya itu terpulang kalau korang nak buat sanding kering pun tak ada hal. Kiranya gosok kering lah, tak perlu pakai air. Ikut mana-mana korang punya selesa. Jadinya kita akan sanding dulu lah buat skirt kereta ni. Jadinya kita akan bersihkan dulu, kita tengok. Lepas kita gosok tu, kita akan nampak lah benda-benda yang timbul. Kita kena ratakan lah semua benda tu. Sebab bila tak rata, bila korang masuk cat, benda tu akan timbul lah. Bila dia timbul, dia akan jadi tak lawa lah sebenarnya kita. Jadinya kita kena ratakan dia. Jadinya aku pakai grade 1000 yang macam aku kata tadi. Kira aku pakai sander dengan spray air lah. Kira aku spray dulu baru aku gosok lah. Okey kan, kiranya tak perlu banyak cerita. Jadinya kita gosok dulu. Okey. Okey geng, kiranya tadi gosok dan aku cuci balik, dah settle. Sekarangnya tadi aku tinggal dulu untuk keringkan dia. Jadinya sekarang kira part dah kering lah. Okey, kiranya nampak putih ya. Okey, kiranya dia punya pembekaan pun licin. Jadinya kita punya next step untuk masuk progress kita ialah kita akan masuk plastic primer dulu lah. Okey, kiranya plastic primer ni kiranya
orang tengah lah senang kita untuk kita masuk 2K primer nanti. Jadinya 2K primer tu akan lekat kat plastik primer lah, bukan kat atas permukaan ni. Jadinya plastik primer tu akan jadi gam antara dua layer ni. Dia sebagai perantaraan lah. Plastik primer tu untuk gamkan dia, untuk buat layer baru. Bila plastik primer tu tindih atas. Untuk 2K primer tu kita akan tindih lah ke atas plastik primer tadi. Okey kan, kiranya untuk next seterusnya kita akan buat, kita spray plastik primer dulu lah. Okey, kiranya bekas-bekas ni jangan peduli dulu. Kita tutup mata dulu, memang sakit mata kalau tengok. Jadinya kita masuk plastik primer dulu, kita masuk 2K primer, baru kita buat tutup benda-benda yang tak berkenan ni. Alright. Okey kan, kiranya aku dah settle kan. Kau dah tengok, ini aku dah buat plastik primer. Okey, kiranya kita tunggu dia kering dulu sementara waktu. Alright. Kiranya ini plastik primer Kira seterusnya kita akan masuk 2K primer pula. Okey. Kiranya sebab plastik primer ni dia dah buat satu layer untuk 2K primer masuk. Jadinya 2K primer akan duduk atas plastik primer ni lah. Nampak? Kira tadi warna putih kan. Ini dia dah start hitam balik. Lepas ni kita akan tutup plastik primer ni menggunakan 2K primer. Okey. Kiranya aku akan bancur dulu lah 2K primer tu. Kiranya 2K primer ni bukan epoxy Kiranya bukan epoxy primer korang sembuh kat atas ni, tapi ialah 2K primer. Okey. Kiranya orang panggil sealer lah. Epoxy primer hanya untuk permukaan besi saja. Kiranya kalau fiber ataupun plastik tidak perlu pakai epoxy primer. Jadinya makin teruk kejap lagi kena kerjakan binatang benda ni. Jadinya kita akan menggunakan sealer untuk tutup plastik primer ni. Jadinya aku bancur dulu lah. Bancur dulu 2K primer tu, baru kita start spray lagi. Okey, dapat mantap. Okey geng, kiranya primer tadi aku dah bancur, aku dah masuk dalam spray gun aku. Okey, jadinya kita akan masuk 2K primer pula. Okey, kiranya untuk 2K primer ni kalau boleh korang, kalau part plastik ni aku harap kalau korang nak simen, aku syorkan korang 2K primer tu korang cat, kira cat ataupun spray lah tebal-tebal. Jadinya sebab bila kita masuk simen nanti kita perlukan gosok. Jadinya gosok, bila korang terlampau nipis, dia terus akan, bila kita gosok nak bagi dia licin simen tu, jadinya dia akan tembus lah sampai ke permukaan. Jadinya kalau boleh 2K primer tu buatlah tebal-tebal sikit. Sebab bila kita gosok tu 2K primer tu takkan hilang lah. Takkan hilang sebab dia tak macam epoxy Kalau
permukaan besi. Sebab kita ada epoxy dan tukar primer, jadinya bila kita gosok pun kita tetap ada layer cover lah untuk primer, tukar primer kita. Walaupun nipis, jadinya untuk barang-barang plastik ataupun fiber ni aku harap korang tukar primer lah betul-betul. Kiranya tebal sikit pun tak ada masalah. Sebab lepas kita tukar primer tu, kita akan masuk fiber punya simen. Kira kita nak gosok, lepas tu nak simen lagi, jadinya banyak kali lah nak gosok. Okey, jadinya kita terus masuk tukar primer. Okey, mantap. Ayo. Okey kan, kiranya primer pertama aku dah masukkan. Okey, kiranya macam aku cakap tadi, kita buat primer ni lagi tebal, lagi cantik lah. Sebab kita nak gosok lepas tu. Sebab bila pakai terlalu nipis, bila kita gosok nanti dia akan sampai permukaan asal balik lah. Itu lah sebab nanti ada problem cat nanti, jadi orange peel dan sebagainya lah. Okey, kiranya bila dah masuk primer ni, baru kita nampak lah kawasan-kawasan mana yang nak disimen kan. Sebab masa plastik primer tadi memang kita tak perasan lah. Bila dah masuk primer, baru kita nampak lah part-part mana yang kita nak simen lah. Ni yang korang nampak. Banyak lagi lah. Jadinya part fiber ni ataupun PU ni memang sentiasa kena simen lah. Jarang ada terus dapat masuk color terus. Okey, kiranya aku akan masuk layer kedua dan ketiga, baru tu kita akan simen lah. Alright geng. Okey kan, kiranya aku dah masuk layer kedua, kiranya dan ketiga lah. Kiranya aku dah settle untuk primer ni. Jadinya lepas ni kita akan buat simen lah. Okey kan, kiranya semalam kita dah tinggalkan, jadinya dah betul-betul kering primer ni. Jadinya kita akan gosok dulu lah. Gosok kita pakai scotch brace lah, macam biasa lah. Jadinya kita akan gosok dulu, baru kita masuk fiber. Kita akan tutup kawasan-kawasan yang menyakitkan mata ni. Alright. Okey kan, kira kita dah settle panel kita, iaitu skirt yang kita buat ni. Kira dia dah kering, kiranya tiba kita untuk buat proses simen pula lah kat panel ni.
Okey, kiranya apa yang simen aku ni, simen yang aku pakai. Okey, untuk panel yang aku buat ni, kira aku lebih suka pakai daripada Evercoat A33 grey. Kira aku suka brand ni sebab dia lagi melekat, lagi tahan lah kat atas permukaan panel tau. Okey, kiranya sebab apa aku tak pakai Hitachi? Okey, kiranya sebelum ni aku dah pakai Hitachi kat panel. Kiranya dia punya efek dia, bila efek Hitachi ni aku ada buat satu barang customer punya, aku pakai Hitachi. Jadinya lepas beberapa minggu tu, simen yang aku dah buat kat panel yang aku buat kat orang tu, jadinya simen tu tertanggal kiranya dengan cat sekali sekeping tertanggal. Jadinya Hitachi ni bukan tak bagus, dia bagus. Bagi aku untuk Hitachi 928 ni berbaloi untuk pakai untuk kat permukaan besi lah sebenarnya tu. Sebab permukaan besi dia lagi power lah bagi aku. Okey, kiranya ini Robelo, kira ini plastik kalau permukaan plastik sesuai pakai dia. Dan ini ialah finishing lah. Kira cover finishing, kira atas permukaan simen tu bila kita gosok ada permukaan lubang-lubang kecil kan. Jadinya boleh pakai ni. Ataupun korang nak lagi senang, korang pakai daripada brand Cromax bila korang dah start gosok kan panel, bila korang dah simen, korang dah gosok, nanti ada permukaan lubang-lubang kecil tu kan. Jadinya kita akan cover pakai dia ni. Kira ni lagi mudah bagi aku daripada yang ni. Kebanyakan orang tak suka ni sebab dia cepat keras. Bila kita buat lambat kerja, dia jadi keras lah. Okey. Okey geng, kiranya pasal simen ni korang tak perlu takut lah. Sebab bagi aku, simen ni mana-mana korang boleh pakai. Ikut korang punya taucu. Kalau taucu korang kata pakai Hitachi 928 ni sebab dia dah lebih power dah berpengalaman kiranya aku pun bukan 100% power kat atas simen ni. Jadinya aku pun masih belajar. Jadinya ikut korang punya taucu. Sebab kebanyakan yang aku nampak, diorang akan, ya sebelum ni aku perasan diorang akan campur fiber punya simen, lepas tu dia campur dengan Hitachi 928. Dia gabung jadi satu, baru dia simen. Jadinya diorang banyak formula yang diorang ada. Jadinya korang follow je. Sebab diorang punya skill tu memang susah nampak lah. Sebab dia dah kaji dulu sebelum kita, dia lebih berpengalaman lah bagi aku. Kita follow ikut taucu satu, sebab korang tak boleh follow 10 taucu sekali jalan. Sebab satu taucu dia simen macam ni, taucu kedua dia simen macam ni pula, taucu ketiga dia pakai ini pula. Jadi ni korang tak boleh follow taucu 10 orang sekali jalan. Jadinya ikut satu taucu, apa yang dia pakai korang follow. Jadinya tak perlu tanya lah sebab apa tak pakai ni, sebab apa tak pakai ni. Sebab dia dah tahu lah benda, barang yang dia nak cat ni, dia dah tahu nak pakai simen apa. Jadinya jangan takut lah. Kiranya diorang ada skill masing-masing lah sebenarnya kita. Bukan ada 100 painter otai-otai yang kat luar sana diorang punya skill yang sama. Jadinya diorang punya skill berbeza lah. Sebab kita punya matlamat satu je. Matlamat kita nak bagi barang customer ataupun barang sendiri, kita nak bagi perfect lah, hasil yang ada kualiti lah sebenarnya kita. Bukan kita nak gaduh pasal barang lah. Okey, barang ni tak bagus. Tapi tengok atas barang jugalah. Kalau plastik pakai bantai letak kat simen kan, dah jauh beza kan. Jadinya tengok atas barang, tengok skill taucu korang. Jadinya tak perlu takut sebab kita punya satu matlamat je, kita nak bagi benda yang kita nak spray ni dapat hasil yang berkualiti lah. Kiranya yang lawa lah sebenarnya kita. Okey, kiranya dapat tak dapat, jadinya aku nak buat simen lah. Sebab kalau kita buat simen sekarang ni, bila panel nak siap kan. Jadi ayo kita. Okey geng, kiranya korang nampak simen ni, minyak dia dah kat atas. Okey, kiranya sebelum kita bancuh, aku syorkan korang sebatikan dulu minyak simen ni yang korang nampak ni. Okey, kira minyak ni korang sebatikan dulu dengan simen lah. Sebab bila korang pakai cekut gitu, bila korang ambil lah, maksudnya kira korang ambil simen ni tanpa sebatikan dia, kira simen ni tak akan tahan lama lah sebenarnya kita. Sebab dia perlukan minyak. Kalau dia tak ada minyak, dia akan start mengeras dan akan rosak lah.
Itu jadinya kita perlu sebatikan dulu lah. Ini adalah tip lah biasa orang akan lakukan. Sebab ini basic asas dia kalau ikut kan. Okey, kiranya aku sebatikan dulu dan aku akan bancuh dengan adena, baru kita start simen. Alright. Okey geng, kiranya aku dah selesai simen. Okey, kiranya kita simen tadi bahagian-bahagian yang mana lubang, mana part-part yang berlubang besar. Kira kalau lubang besar aku syorkan korang pakai fiber lah. Tapi tengok material lah apa panel ni pakai. Kira kalau panel ni plastik, pakai plastik lah. Kalau pakai fiber macam tempat-tempat pecah yang besar, aku recommend korang pakai fiber punya simen bagi tutup, baru masuk simen biasa lah. Itu lagi lawa. Jadinya panel ni tak berapa banyak, kira lubang-lubang kecil je. Jadinya kita tunggu kering, lepas tu kita gosok dan kita tengok macam mana. Kalau okey, kita terus naik masuk color terus lah. Kalau tak okey, kita tengok macam mana. Lepas ni kita sander dulu, kita sanding dulu simen-simen yang aku dah simen ni. Jadinya kita tunggu dia kering dulu lah, betul-betul kering, baru kita masuk cat ataupun apa. Okey. Okey geng, kiranya hari tu kita dah simen. Okey, kiranya aku dah gosok. Jadinya panel ni dah rata. Kiranya aku gosok, aku cuci dan aku masuk primer sekali lagi lah. Okey, kiranya dah tak nampak lah bekas-bekas lubang-lubang. Jadinya kira kita dah selesai masuk primer dan simen. Kira kita simen part-part yang mana berlubang. Jadinya benda tu dah semua dah tutup. Jadinya kita akan masuk base coat lah. Okey, ini yang dinanti kan. Setelah sekian lama pada gosok je kerja. Okey, kiranya aku akan masuk color black matte seperti mana customer aku nak. Jadinya aku akan masuk black matte untuk color base coat dia. Alright gang, ayo.
Okey kan, kiranya alhamdulillah aku dah settle. Aku dah settle panel yang kita buat tu. Yang aku tunjuk kat korang. Kiranya aku dah masuk base coat tadi. Lepas dah masuk base coat dan aku terus masuk clear matte lah. Jadinya dua-dua ialah color mati lah. Iaitu black matte dan clear matte. Okey, kiranya apa yang korang nampak ni, inilah yang panel yang aku simen, aku gosok, aku masuk primer. Jadinya inilah hasilnya bila dah siap lah. Alright, kiranya apa yang korang nampak, inilah hasilnya bila banyak gosok. Jadinya kerja mengecat ni tak susah. Yang susah ni dia nak gosok, nak ratakan, itu je yang susah. Sebab mengecat ni sesiapa saja boleh buat cat. Kira boleh buat spray lah sebenarnya tu. Yang susah dia nak simen, nak ratakan permukaan yang berlubang. Jadinya itu sebenarnya yang leceh lah dalam bidang cat ni. Okey, kiranya macam biasa lah. Aku sebelum ni aku cakap, kira aku akan masuk plastic primer, aku masuk primer 2K, aku masuk base coat, kira simen dulu sebelum base coat. Kira dah lepas tu clear lah. Jadinya itu adalah aku punya step lah, step kerja aku. Jadinya kalau dalam video ni ada membantu korang dalam korang punya kerja, aku harap korang dapat faham lah apa benda yang aku nak explain dalam video ni. Sebab video aku ni tak ada skrip Jadinya ini semua memang terus dari mulut lah sebenarnya tu. Tak ada tulis, tak ada apa. Aku harap benda-benda penting tu korang dapat dengar lah apa yang dalam video aku ni. Okay, kiranya aku rasa itu sajalah untuk video aku kali ni. Kiranya kalau ada manfaat, jangan lupa like video aku ni. Kiranya tanda sokongan video aku, untuk sokong video aku. InsyaAllah aku buat yang terbaik akan datang. Aku rasa dah tak ada apa-apa lagi aku nak cakap. Jadinya aku gerak dulu lah, geng. Kita jumpa next video. Alright, geng. Ciao lo.